ada orang kata juga nak buat macam mana, curang ni dah takdir, curang ni berlaku pun dengan izin Allah. Sebenarnya perkataan ni sangat-sangat berbahaya. Sebab bila kita kata curang dengan izin Allah tu, seakan-akan Allah redha pula dengan kejahatan yang kita lakukan. Sebelum kita pergi jauh lah berkenaan dengan curang ni, kita tengok dulu curang ni, maksud curang ni dari segi keseluruhannya lah. So curang ni maksudnya adalah tidak jujur, tidak setia dan juga menipu. So secara generalnya curang ni maksudnya adalah menipu lah kan, sama ada dari segi tindakan ataupun dari segi percakapan. Dari segi tindakan contohnya dia sebenarnya bercinta dengan orang lain tapi depan suami ataupun isteri dia tak mengaku, dia berpura-pura seolah-olah tak ada apa. Ataupun dari segi percakapannya memang obviously memang kita tahulah memang dia tak cakap benda yang benar, dia memang menipu lah. Sebenarnya dalam Islam ada disebutkan tentang curang ni dalam Al-Quran dan juga hadis, tetapi kebanyakannya yang membawa maksud adalah menipu. Jadi kita fahamlah menipu ni sememangnya hukumnya memang tak boleh lah, memang berdosa lah kan. Dan ada sebut dalam Al-Quran firman Allah, wailul lil mutaffifin, kecelakaan besar kepada orang-orang yang berlaku curang. Jadi kat sini jelaslah ayat ni yang menandakan bahawa curang ni adalah perkara yang tidak sepatutnya dilakukan. So persoalannya, adakah curang ini takdir ataupun pilihan? Curang ini bukanlah jodoh, tetapi ia adalah pilihan. Yang mana manusia ni dia boleh pilih sama ada dia nak kekal setia ataupun dia nak khianat pasangan dia. Dan ada orang kata juga nak buat macam mana, curang ni dah takdir, curang ni berlaku pun dengan izin Allah. Sebenarnya perkataan ni sangat-sangat berbahaya. Sebab bila kita kata curang dengan izin Allah tu, seolah-olah kita nisbahkan kepada Allah. Seakan-akan Allah redha pula dengan kejahatan yang kita lakukan. Sebab tu bila kita dengar orang cakap curang dengan izin Allah, mencuri dengan izin Allah, buat silap dengan izin Allah, sebenarnya benda tu memang salah dah. Perkataan tu sendiri dah salah dah. Seakan-akan dia buat satu kesalahan tapi dia nak tegakkan benang yang basah dengan dia nak menghalalkan perkara tersebut dengan alasan dia dengan izin Allah. So sebenarnya benda ni agak berbahaya lah untuk diucapkan, and dia sebenarnya berkaitan dengan akidah kita juga. Secara hakikatnya bila kita nisbahkan sesuatu keburukan ataupun kejahatan ataupun sesuatu maksiat itu terhadap Allah, ia adalah perbuatan yang tidak beradab kepada Allah. Sebab memang Allah yang ciptakan segala-galanya. Allah ciptakan kita, Allah ciptakan langit, bumi, Allah ciptakan perasaan, iaitu makhluk juga perasaan ni, dan Allah ciptakan kebaikan dan keburukan. Tetapi adab kita terhadap Allah adalah dengan kita menisbahkan perkara yang baik-baik sahaja. Contohnya dalam firman Allah, Allah ada sebut Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dan dialah yang mentadbir dan menguasai segala-galanya. Menurut ahli sunnah wal jamaah, setiap hamba ni dia sebenarnya diberi pilihan sama ada dia nak buat kebaikan ke ataupun keburukan, dan setiap pilihan yang dia buat itu dia akan dibalas dengan pilihan yang dia buat masa dia di dunia. So dia tak boleh nak salahkan semuanya sebab Allah izin. Kita kena fikir baliklah sebenarnya bila kita bercakap perkara begitu, adakah Allah redha bila kita melakukan maksiat tersebut? Dan sebenarnya perkara ini dah disebut banyak kali dalam Al-Quran dan juga hadis tentang kemurkaan Allah kepada sesiapa yang melakukan maksiat. Jadi sepatutnya benda ni tak boleh menjadi alasan bila kita buat salah, kita nak halalkan salah kita, kita tunggang guna nama agama, kita tunggang dengan nama Allah dengan kita mengatakan bahawa ini adalah izin Allah. Redha ni sebenarnya kita dah belajar lama dah waktu zaman sekolah lagi. Kat buku-buku teks kita belajar mendapat keredaan Allah kan. Banyak dalam buku teks kita dulu kan. Tapi faham ke maksud redha ni apa sebenarnya? So redha ni sebenarnya adalah penerimaan perkara-perkara yang baik dan mereka akan dibalas dengan balasan yang baik. Jadi Allah suka kita melakukan perkara-perkara yang baik. Okay, dan bila kita kata melakukan perkara yang jahat dengan izin Allah, sangat tidak beradab lah. Para ulama ada membahaskan bahawa kalau Allah berkehendak sekalipun, kalau Allah mengizinkan sekalipun sesuatu perbuatan itu dilakukan oleh seorang hamba, tidak bermakna Allah redha dengan perkara tersebut. Kerana kehendak Allah ni dia tidak melazimi kepada keredaannya. Maksudnya kehendak Allah ni tidak menandakan bahawa Allah redha dengan perkara tersebut. Curang itu memang berdosa, tetapi perkataan dengan izin Allah itu sangat bahayalah untuk diungkapkan. Sebab tu kalau kita tengok kalau ceramah ustaz-ustaz kan, biasa dia akan cakap semua yang baik datang daripada Allah dan buruk itu datang daripada kami. Itu adab dia dengan Tuhan. Okay, sebab Tuhan yang menciptakan dia. Kenapa kita yang nak menyalahkan Tuhan pula atas pilihan yang kita buat sendiri?
Jadi kalau kita buat apa-apa dosa, berhati-hatilah lepas nak keluarkan apa-apa kenyataan, kena fikir dahululah.